Bani Israel ni satu keturunan manusia yang Allah jadikan di antara keturunan yang hebat di atas dunia ini. Dalam keadaan manusia ni dia hebat, lalu dia rasa bangga dengan keturunan dia. Bila dia sombong dengan keturunan dia ini, lalu Allah jadikan mereka ini satu golongan yang terlaknat. Sombong dia ni, punca apa sombong dia? Puncanya di antara sebabnya kerana Bani Israel ni di antara manusia yang paling ramai nabi-nabi yang dilantik daripada kalangan mereka tersebut. Di kalangan puak-puak mereka ini, dia panggil bangsa mereka ini, hampir 70% nabi di kalangan mereka. Kemudian Allah jadikan atas muka bumi ini nikmat-nikmat yang banyak yang Allah bagi pada Bani Israel. Bani Israel ini nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau kamu boleh bilang nikmat, tak terbilanglah nikmat. Banyaknya nikmat dibandingkan dengan umat lain. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Jemaah sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-154 dalam surah An-Nisa yang kita belajar ini. Bagaimana biasa kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim, dan kami telah mengangkat di atas kepala kamu tu bukit Tursina, untuk kami angkatkan kamu naik di bukit Tursina itu. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, untuk terima satu perjanjian bimitsaqihim, untuk diikatkan dengan satu perjanjian dengan mereka itu. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, lalu kami sebut pada mereka, masuklah kamu dalam Baitul Maqdis itu dalam keadaan sujada, dalam keadaan sujud pada Allah. Wa qulna lahum, dan kami sebut pada mereka lagi, la ta'du fis sabt, jangan sekali-kali kamu melampaui, jangan sekali-kali kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. La ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kaminya telah mengikat dengan mereka satu perjanjian yang kokoh. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang Allah cerita tentang satu bangsa ataupun satu puak di kalangan kita sebelum daripada ininya, itu Bani Israel dipanggil. Bani Israel ni satu keturunan manusia yang Allah jadikan di antara keturunan yang hebat di atas dunia ini. Dalam keadaan manusia ni dia hebat, lalu dia rasa bangga dengan keturunan dia. Bila dia sombong dengan keturunan dia ini, lalu Allah jadikan mereka ini satu golongan yang terlaknat. Sombong dia ni, punca apa sombong dia? Puncanya di antara sebabnya kerana Bani Israel ni di antara manusia yang paling ramai, nabi-nabi yang dilantik daripada kalangan mereka tersebut. Di kalangan puak-puak mereka ini, dia panggil bangsa mereka ini, hampir 70% nabi di kalangan mereka. Kemudian Allah jadikan atas muka bumi ini nikmat-nikmat yang banyak yang Allah bagi pada Bani Israel. Bani Israel ini nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu boleh bilang nikmat, tak terbilanglah nikmat. Banyaknya nikmat dibandingkan dengan umat lain. Bangsa atas dunia ni banyak bangsa, termasuk kita ni bangsa Melayu ataupun bangsa Arab. Bangsa-bangsa ni Allah jadikan, kita kena ingat bangsa ni satu anugerah Allah dalam hidup seseorang. Dia panggil kita ni, alhamdulillah Allah keluarkan kita daripada bangsa Melayu. Cuma ada je orang Melayu yang tak rasa bangga dengan bangsa dia. Dia panggil bangsa ni Allah bagi kemuliaan setiap bangsa, termasuk dia panggil di kalangan kita ni Bani Israel. Bani Israel ni Allah bagi bangsa dia hebat. Hebat tak hebat tu antaranya Allah bagi satu golongan manusia yang mati kemudian hidup balik. Tak ada lagi atas dunia ni orang yang Allah buat dia mati kemudian boleh hidup balik. Orang-orang alim kemudian sesat di padang tih tu, dia sesat di dalam keadaan selama 70 tahun sesat di tempat itu. Kemudian hanya makan manna wassalwa. Makan manna wassalwa ni satu makanan yang turun daripada langit. Tiap-tiap pagi ada burung, macam burung begitu terbang. Kemudian genjis pula, Allah genjiskan madu daripada atas tu, letak melekat di atas daun-daun kayu. Dan mereka ambil makanan itu selama 70 tahun. Tapi bangsa ni bangsa yang kufur, lawan Allah ni, sampai peringkat lawan tu berdendam, sampailah sekarang dendam tu tak berhenti.
Allah suruh ambil pengajaran terhadap bangsa ni, bangsa yang Allah hidupkan lagi. Apa dia? Yahudi sekarang ni lah. Yahudi sekarang, Yahudi yang ada sekarang ni, cuba tengok, buat perjanjian dengan mereka tu, buatlah perjanjian macam mana pun, buat dia langgar. Dia yang buat perjanjian, dia yang langgar perjanjian. Ni perangai Yahudi sampai hari ni lah. Nak sebutnya Allah rakamkan perangai mereka ni dalam Quran, sikap yang ada pada mereka tersebut. Lalu hari ni ayat yang kita belajar ni, ayat yang Allah cerita tentang ni, bagaimana Allah nak tunjuk salah satu sikap yang ada pada mereka tersebut. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami angkatkan wa rafa'na fawqahumut tur. Kami angkat, yang disebut dengan Nabi Musa tu di atas bukit Tur Sina. Tur Sina ni, kalau sekarang, kalau perhaniskan pergi ke Mesir, ada lagi bukit tersebut. Dia di Mesir, naik bukit ini sendiri. Kalau perhaniskan ada rezeki, pergilah ke Sinai, di semenanjung dekat dengan, dia sempadan dengan Saudi, sempadan dengan Jordan, sempadan dengan Israel. Palestin itu sendiri asalnya, tapi dirampas oleh Israel, Yahudi sampai hari ini. Ni kalau kita ada peluang lah, tapi macam tak ada gaya lah ni. Macam boleh sebut je, tapi nak pergi tu, nak naik bukit tu, bukit ni lebih kurang 4 jam naik ke atas. Nanti naik puncak. Ana dalam sejarah hidup ana pernah sekali ana pergi ke Sinai ini sendiri, semenanjung Sinai tersebut, naik atas bukit tu nak tengok tempat munajat Nabi Musa AS. Dia duduk tempat tu, kita boleh tengok kat bawah tu, kat bawah tersebut rendah je semua. Tapi naik jumpa dengan orang Jepun. Orang Jepun ditunggu untuk nak sembah matahari. Atas tu sendiri ada dia panggil biara, ada disebut dengan surau, tempat kita nak solat pun ada, tempat Yahudi pun ada, di kalangan mereka. Manakala Jepun tunggu matahari naik. Orang Jepun suka naik tempat-tempat yang demikian. Walau mana sekalipun saya nak sebutnya, tempat ni Allah naikkan Nabi Musa AS. Bila naik Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qulna lahum udkhul baba sujada. Kami sebut pada Musa itu, masuklah ke Baitul Maqdis itu dalam keadaan sujud. Ni ayat ni untuk kita nak faham lagi, kita tengok pada ayat, dalam ayat yang ke-58 dalam surah Al-Baqarah. Perhatikan, boleh tengok balik dalam surah Al-Baqarah tu, wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, dalam surah Al-Baqarah. Perhatikan, tengok balik ayat ni. Bila kita baca ayat ni sama dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-58. Dalam ayat yang ke-58 tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadkhulul baba sujada, masuklah melalui pintu itu dalam keadaan sujud. Ketika mana kami berfirman, masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis itu, Palestin itu, dan makan daripada makanan hasil, wa kulu minha haitsu syi'tum ragada. Kamu makan semua makanan hasil daripada makanan hasil bumi itu. Kemudian lepas tu wadkhulul baba sujada, masuklah kamu melalui pintu gerbang dalam keadaan bersujud. Masuk dalam keadaan bersujud ni maksudnya apa dia? Dalam keadaan menundukkan diri, jangan rasa sombong. Maksudnya demikian. Bukan nak suruh kita masuk sebuah negara tu dalam keadaan yang kamu menyombong diri, jangan. Tapi Musa, aku nak pesan pada kamu, bagi tahu pada Bani Israel itu, bila kamu diberi peluang oleh Allah untuk kamu masuk dalam sebuah negara, kamu masuk Palestin ini, masuk dalam keadaan bagaimana? Wa qulna lahum udkhul baba sujada, masuk dalam keadaan menunduk, jangan kamu menyombong, jangan. Dalam keadaan tersebut, wa qulna lahum, dan sebut pada mereka itu, wahai Musa, ini perjanjian aku nak sebut pada Bani Israel. Apa dia? La ta'du fis sabti, jangan kamu melanggar peraturan pada hari Sabtu. Peraturan pada hari Sabtu,
Para hadirin sekalian tahu kan, dalam hidup kita ni, orang Islam diberi anugerah oleh Allah hari raya besar dia pada hari Jumaat. Hari Jumaat hari kemuliaan orang Islam. Hari Sabtu kemuliaan pada puak Yahudi. Hari Ahad kemuliaan pada orang Kristian. Itu dia panggil tiga masa ni. Satu, kita ni melekat dengan hari Ahad. Jadi hari mingguan kita. Sebenarnya hari mingguan Islam ni hari apa dia? Hari Jumaat. Sebab tu kalau kita pergi ke Kedah, kita pergi Kelantan, Terengganu, dia jadikan hari kebesaran tu hari Jumaat. Dia panggil demikian. Manakala kenapa dia hari Jumaat ni? Ni simbolnya. Dia timbul daripada sini. Manakala kita ni dipengaruhi dengan pengaruh yang disebut dengan pengaruh Kristian, kuat sangat sebelum daripada ni. Yang datang negara kita ni jajah negara kita. Bukan dia nak jajah yang disebut dengan nak ambil rempah ratus je. Bohong je dipanggil demikian. Takkanlah kerana nak rempah ratus datang jajah negara kita. Negara kita ni bukan ada sangat rempah ratus pun. Di kalangan kita tengok tanah hutan je banyak kita ni. Mana orang kita nak menanam sangat pun, nak bercucuk tanam terhadap benda yang demikian. Tapi mereka gunakan alasan kenapa mereka jajah Malaysia ni, antara sebab ni nak ambil rempah ratus. Bukan kerana nak rempah ratus, tapi mereka nak datang serang agama. Agama tu teknik dia panggil. Teknik ni macam-macam cara lah. Sebagaimana perang di antara Jepun dengan Amerika, misal contohnya Pearl Harbor tu kan, kita tengok kenapa berlaku perang tersebut. Dia tipu dulu waktu mana dia nak serang negara tersebut. Dia bukannya dia disebut dia nak datang serang, tak, dia tipu. Sama juga negara kita, Jepun nak masuk negara kita, dia bukan dia masuk, dia sebut dia nak serang, tak, dia naik dengan basikal terlebih dahulu, dia masuk. Tapi benda yang di sebalik itu yang dia nak. Benda yang sebalik itu apa dia? Agama. Negara kita ni sama juga. Waktu mana mereka jajah negara kita, benda apa yang mereka nak? Bawa agama dan melekat pada diri kita. Agama yang disebut dengan antaranya yang melekatnya Kristiannya lekat. Apa dia? Hari Ahad lekat. Hari Minggu, hari Ahad. Hari Minggu, hari Ahad. Sebenarnya hari Minggu untuk orang Islam ni apa dia? Ialah hari Jumaat. Tu asal dia panggil demikian. Manakala orang Yahudi, hari Minggu mereka bila? Allah bagi hari raya pada mereka sebut, ialah yang disebut dengan hari Sabtu. Ini timbul ini, la ta'du fis sabt. Jangan kamu melampau pada hari Sabtu. Jangan kamu melanggar hari Sabtu. Langgar apa dia hari Sabtu ni? Allah jadikan di mana orang Yahudi ni dia menjadi nelayan. Yang nelayan ni Allah larang mereka turun ke laut pada hari Sabtu. Allah larang. Kalau kamu turun juga ke laut hari Sabtu, nanti menyebabkan kamunya hilang keberkatan rezeki. Kamu gini. Allah buat ujian. Hari Sabtu pula, ikan melompat pula Ikan pada hari Sabtu, dia jadi melompat. Jadi Allah jadi buat ujian. Macam dalam hidup kita ni kan. Kita ni kadang-kadang kena ujian-ujian begitu. Kita kenyang dah, tapi ada ketika bila bau makanan tu jadi lapar balik kita. Kena ujian bau. Padahal perut kita ni dah kenyang dah. Padahal kita ni dah kenyang, tak apa dah kita sebut demikian. Tapi ada kadang-kadang bila lalu satu kawasan tu bau tumis bawang. Orang tumis bawang je, telan air liur dah kita. Allah sedapnya. Ni ujian dipanggil. Orang di kalangan Bani Israel ni Allah jadikan ujian apa? Ujian ikan tu melompat. Hari Sabtu melompat. Mereka ni duduk tepi pantai, tengok dia tepi pantai. Nak buat macam mana? Nak turun tak boleh. Kalau turun juga Allah sebut akunu kiradatan khasiin. Jadilah mereka beruk-beruk monyet-monyet yang melompat-lompat. Maksudnya jadi beruk tu jadi beruk sungguh kah? Ataupun jadi orang berubah jadi beruk sungguh kah? Ataupun perangai itu perangai macam monyet, perangai macam beruk. Ini ulama-ulama bincang dalam perkara demikian. Tapi nak sebutnya Allah buat perjanjian hari Sabtu hari kemuliaan untuk diri kamu. Kamu jangan buat kerja benda lain. Hari Sabtu ni hari ibadah.
Hari macam orang Islam kita ni, hari Jumaat hari ibadah. Jaga kita sunat sejak daripada pagi lagi. Sunat untuk apa dia? Baca Quran, wangi-wangian pagi Jumaat. Start daripada malam Jumaat lagi. Start daripada maghrib Jumaat tu sampailah sembahyang Jumaat. Lepas pada sembahyang Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lepas tu fantashiru fil ard. Lepas sembahyang Jumaat tu bertebaranlah balik kamu. Kamu bolehlah buat kerja yang lain. Tapi start daripada bermula daripada maghrib tu, maghrib hari Khamis malam Jumaat, masa ni kamu buat amal ibadah banyak-banyak. Ini cara Allah jadikan. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi, pagi Jumaat tu sunat mandi wangi-wangian, datang masjid ni awal pada hari Jumaat. Ini cara kita dalam hari Jumaat. Bahkan Rasulullah sebut, siapa yang dapat saf yang pertama, dia dapat pahala seekor unta, kata Rasulullah. Sebesar seekor unta. Siapa yang dapat saf yang kedua, Rasulullah kata lembu. Saf yang ketiga kambing. Saf yang keempat ayam. Saf yang kelima telur. Rasulullah pesan demikian. Dalam nak ceritanya tentang mengenai berebutlah kamu. Tapi orang kita ni sebut unta, lembu, kambing sebesar tu tak nampak langsung. Dia nampak. Cuba kita ubah sekali. Saf yang pertama dapat BMW misalnya contoh. Saf yang kedua dapat Dana Wisi. Saf yang ketiga motor kris. Saf yang keempat basikal buruk. Berebut terus hari Jumaat. Walau Rasulullah sebut, kalau kamu tahulah besarnya pahala tu, kamu datang merangkak, kamu datang awal hari Jumaat. Sebab tu orang yang dia nampak luas sikit, kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, pukul 10, pukul 11 tu dah lewat dah. Dia lewat dah sampai di masjid. Tapi kita ni, kalau di Malaysia kita ni, kadang-kadang imam nak habis dah khutbah baru sampai. Di tempat kita jadi demikian. Sampai bunyi barakallahu li wa lakum fil Quran azim. Berebut bukan nak berebut saf pertama. Berebut nak saf belakang, duduk sebelah dengan selipar dia. Tu ni nak perangai orang kita ni sendiri. Mayang tu bagi salam pakai selipar tu. Datang dah nak lewat, duduk belakang pula. Ni perangai kita ni. Sama je perangai ni, kalau kita tak jaga, perangai macam perangai Bani Israel. Bani Israel ni macam tu lah. Dia nak kelentong Allah konon-kononnya. Kita ni tak ambil kesempatan. Allah nak ajar, patutnya kamu aku bagi peluang untuk ambil kesempatan hari Jumaat. Kamu tengok Bani Israel macam mana perangai mereka semua. Hari Sabtu macam mana perangai mereka. Mereka langgar hari Sabtu. Bila Allah larang jangan memukat hari Sabtu, dia buat macam mana? Dia pergi hari Jumaat tu, mereka letak dulu pukat-pukat. Hujung hari tu mereka mula kepung. Kemudian mereka buat belat ya? Macam mereka kepung begitu. Belat ni tahu ke orang bandar ni dia panggil. Belat ni dia cucuk dalam laut tu. Dia pusing. Orang yang buat belat ni, dia kena pandai. Dia kena tahu arus air. Air tu berpusing ke mana. Dia tak boleh cucuk memanjam gitu, tak boleh. Tak boleh nak buat sembarangan, tak boleh. Dia tahu arus air tu, ikan ni masuk melalui jalan mana. Sehingga kan ikan masuk dalam belat tu, dia tak boleh keluar daripada belat tersebut. Ni orang cerdik-cerdik lah. Sehingga waktu mana ana pergi Langkawi dalam 10 tahun yang sudah, ada seorang tok imam. Imam ni memang dia pandai buat belat. Dia terjun dalam laut tu, ambil masa 5 minit, 6 minit, tak guna gas ni, dia boleh menyelam. Dia bunyi arus air tersebut. Dia kena dengar arus air ni. Bila dengar arus air tersebut, dia tahu ikan ni banyak mana di kawasan ni. Itu hebat yang Allah bagi. Imam ni uzur sangat dah sekarang ni. Dalam keadaan umur dia panjang, nafas dia panjang, bacaan Quran dia sedap. Dalam walaupun sekalipun nak sebutnya, boleh belat ni. Orang di kalangan Bani Israel ni, dia buat belat tu. Dia pusing je, keliling, kepung je kawasan laut tersebut, ikan masuk dalam ni. Dia kelentong Allah. Hari Sabtu dia biar ikan masuk. Hari Ahad dia angkat.
Maknanya demikian. Cara dia kata kita tak buat kerja hari Sabtu, tapi kita kelentong sikit Allah sebut. Itu cara demikian. Ni perangai ni jangan buat. Allah SWT sebut la ta'du fis sabt, jangan kamunya melampau pada hari Sabtu. Orang Melayu kita ni dia ada yang dia tipu, dia yang tipu. Kat mana dia tipu? Ada 2-3 benda yang dia tipu. Antaranya Cina buta dipanggil. Cina buta ni teknik menipu orang Melayu kita. Orang Melayu kita nak kepada apa dia, nak kahwin balik dengan bekas isteri dia. Teknik dia apa dia? Dia nak tipu Allah. Dia buat Cina buta. Kesian pada Cina kena jadi buta. Nak sebutnya gambaran perangai orang kita ni. Dia berkelahi bercerai dengan isteri dia. Dia talak 3 isteri dia. Dia nak buat macam ni. Tapi lepas pada tu dia mula jadi gila bayang balik. Teringat nak kahwin balik, isteri pun tak apalah kahwin balik. Nak buat macam mana? Dia tak boleh kahwin kerana dia talak 3. Bila talak, sama ada dia cerai pertama, kedua, ketiga ni, dia cerai ataupun dia sekaligus dia cerai talak 3. Kemudian dia nak kahwin balik. Teringat. Yang menyebabkan akhirnya dia memilih orang lain untuk kahwin sekejap. Tapi dia buat janji, kau kahwin sekejap je dengan isteri aku dia. Tapi engkau kena cerai. Yang ni orang yang kahwin tu dia anggap menjadikan diri dia Cina buta. Tak tahu kenapa nama Cina buta. Yang jadi pilih Cina buta, tidak jadi India buta, asli buta, Melayu buta, tidak. Walaupun sekalipun dia lepas itu dia cerai. Bila cerai, dia boleh kahwin balik. Mereka sebut demikian. Yang ni teknik menipu Allah. Ada lagi lah amalan-amalan yang dibuat di kalangan masyarakat kita ni yang nak tiru perangai Bani Israel ini. Allah SWT sebut la ta'du fis sabti, jangan sekali-kali kamu melampau pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza, kami ambil di kalangan Bani Israel itu dengan satu perjanjian yang teguh yang kami hantar Nabi Musa AS ini untuk Nabi Musa AS-nya ikat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mewakili Bani Israel. Wakil Bani Israel ni supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah perjanjian seteguh ini sampai peringkat Nabi Musa tu minta dengan Allah supaya tunjuk wajah. Wa kallamallahu Musa taklima. Satu-satu nabi yang cakap direct dengan Allah, Nabi Musa AS. Maknanya apa dia? Perjanjian yang diambil ni perjanjian yang kukuh, perjanjian yang kuat. Dalam keadaan perjanjian yang kuat ini, fabima naqdihim mitsaqahum, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Lepas pada mereka ni dah ikat dengan perjanjian, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah, mereka ni kerana mereka dan kerana merekanya kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Bukan sekadar itu, mereka ni langgar perjanjian tu, mereka langgar. Yang kedua, mereka kufur juga, tak beriman juga kepada Allah. Lawan Allah ni tak boleh nak cerita Bani Israel lawan Allah ni banyak sangat, sampai peringkat dia boleh sebut pada Nabi Musa, kalaulah boleh, dia kata, kami nak tengok muka Allah tu biar berdepan dengan kami juga. Betul ke tak betul? Dia kata, kamu pergi ni Musa, kamu pergi tengok Tuhan, kamu jumpa dengan Tuhan. Dia sebut, kamu seorang je, tak aci ya? Dia sebut demikian. Kami pun nak tengok juga, dia sebut. Allah ni macam mana? Dia sebut. Dia tunjukkan arinallahu jahrah, tunjuk Allah ni berdepan dengan kami, baru bersedap. Dia sebut demikian. Bukan kamu seorang. Allahu Akbar, berangai dia panggil orang di kalangan Bani Israel ini. Bukan sekadar itu, Allah SWT sebut 3 benda yang besar mereka buat: langgar perjanjian, kemudian kufur terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian yang ketiganya wa qatlihumul anbiya'a bighairi haqq, mereka bunuh nabi-nabi tanpa sebab. Nabi-nabi itu pun mereka bunuh. Bani Israel perangai Nabi Zakaria, digergaji kepala tu Nabi Zakaria.
Bani Israel ni perangai hodoh tak hodoh. Nabi pun mereka bunuh. Nabi-nabi, alim ulama pun mereka, maksudnya di zaman tersebut mereka yang disebut dengan bunuhnya nabi-nabi. Zaman kita ni, orang kita ni bunuh para alim ulama. Alim ulama bunuh di kalangan kita. Mana-mana orang alim, orang soleh dituduh dengan teroris, dituduh dengan pengganas. Itu jadi demikian. Tengok di kalangan perangai ni, perangai sama ni. Allah sengaja cerita dalam Al-Quran ni, perangai Bani Israel tu kalau kamu tak jaga, jangkit dengan kamu pula. Jangkit pada kamu. Dahlah kamu ni langgar syariat kan. Kita ni, kita diikat dengan syariat. Bila kita masuk Islam, kita berada dalam agama Islam, kita diikat dengan syariat. Syariat ni jangan dilanggar. Tapi orang kita langgar, rampuh ya, tak kira. Sebab aku dah jadi penguasa, aku jadi ketua, aku jadi bos. Bila aku jadi bos, aku boleh buat apa yang aku nak buat. Buat undang-undang sendiri, buat peraturan sendiri. Ni langgar syariat dipanggil. Kemudian kita pula tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Lebih kurang sama je. Datang ayat-ayat Allah tu, kita sampai sekarang ni kan, Allah tunjuk petunjuk yang paling besar pada orang Malaysia kita ni apa dia? Hilang kapal terbang, tak berjumpa-jumpa. Ni petunjuk yang paling besar. Heran kita. Hilang kapal terbang Malaysia Airlines yang hilang. Dunia tak boleh jawab kat mana hilang. Tak boleh jawab. Ni benda apa ni yang sedang berlaku? Ayat Allah. Allah tunjuk terang-terang. Kamu rasa teknologi kamu hebat kan? Kamu rasa kamu ni bijak. Kamu rasa kamu ni, aku buat satu benda besar yang hilang. Bukan benda yang kecil. Benda yang besar. Kapal terbang yang hilang tu bukan kapal terbang mainan. Kapal terbang sungguh-sungguh. Hilang kapal terbang. Hilang daripada radar. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Dulu kan katanya mereka bagi pada kami kuasa. Bila kami dapat kuasa, kami akan jumpa balik. Yang ada kuasa pun tak dapat. Jumpa kat mana? Nak sebutnya gambaran hilang ni tanda apa dia? Ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada jawapan. Hebat macam mana pun kamu, handphone ni hilang kan? Handphone ni hilang, boleh cari. Kapal terbang hilang tak boleh cari. Heran sungguh kita. Hilang dengan orang-orang sekali. Nak jawab macam mana? Katakanlah kita ni kata hilang. Katakanlah saya sebut, satu hari landing balik kapal terbang tu, turun dekat Malaysia. Satu hari katakanlah, agak-agak tercengang semua. Mesti yang turun tu berjambang habis dah. Rambut panjang-panjang semua dah. Kusuk masai dah. Lagi pensan kita tak kena gaya. Katakanlah turun balik kapal terbang, hilang. Tiba-tiba turun. Nak jawab apa? Katakanlah kalau jadi demikian, macam cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan, pemuda yang tidur ratusan tahun. Katakanlah Allah buat juga begitu. Beriman ke orang kita? Tak beriman. Orang kita mana beriman pun. Yang tetap lawan perintah Allah. Nak sebutnya biayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tak usah ceritalah yang lain tu. Kalau cerita yang lain tu depan mata kita kan, dulu kalau kita nak cerita umat yang musnah, kita kena cerita kaum Ad, kaum Samud, zaman-zaman dahulu. Sekarang taklah. Nak cerita kehancuran Allah, cerita penduduk Aceh, penduduk Palu, penduduk yang kena tsunami, misalnya contohnya Kuala Muda dekat dengan Pulau Pinang dan sebagainya. Kalau kita nak sebut benda yang demikian, padan yang depan mata kita je. Tapi orang kita beriman ke? Tetap tak beriman. Yang tak datang masjid tu, tak datang masjid begitu. Makan kuih semperik kat rumah seorang-seorang. Dia panggil demikian. Habis masa dia ni. Tak ada kerja dah. Kuih raya tak habis lagi. Raya dah habis dah. Nak tak nak, duduk kat rumah. Mengenung sari-sari. Bukan datang nak belajar pun. Tak ada pun nak datang berubah dalam hidup. Tak. Hidup dia tetap begitu je dalam hidup dia. Pelik orang kita kan.
Allah dah tunjuk dah tanda kebesaran dia. Masuk bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan tu rasa sekejap je kita lalu. Rasa sebentar je lalu. Kita rasa demikian. Lepas tu kita dah nampak dah kebesaran Allah. Malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang indah, kita bangun, kita solat tarawih, rasa lain je bulan Ramadan. Tak rasa sama dengan bulan-bulan yang lain. Tapi lepas pada bulan Ramadan berubah, sama juga. Balik sama je fi'il perangai kita ni. Sambut raya, Allah jadikan kemuncak raya. Raya tu pun Allah jadikan satu suasana yang berbeza. Orang kita kelam kabut balik, jumpa dengan keluarga, sambung silaturahim, kemudian kita salam-salaman, minta maaf. Raya pula bukan sehari, sebulan raya kita. Lepas balik kampung, sambung dekat bandar pula. Beraya dekat bandar pula. Hujung-hujung minggu meriah je nampak. Pergerakan orang bergerak je. Malaysia kan lain, beza dia dipanggil. Tapi masuk dalam bulan Zulkaidah berubah. Sama juga. Balik sama juga. Ini perangai. Allah nak cerita ni, sikap jangan kamu jadi macam mereka tersebut. Mitsaqan ghaliza wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Yang bahaya lagi yang ketiga, wa qatlihumul anbiya bi ghairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi, ada sebab mereka bunuh. Nak bunuh ni apa dia? Bunuh alim ulama. Zaman kita ni bunuh alim ulama. Wa qaulihim, lalu kata-kata mereka kata apa dia? Qulubuna ghulf. Hati kami dah tutup. Mereka sebut demikian. Qulubuna ghulf. Hati kami dah tutup. Maknanya kami ni bukan tak nak terima Nabi pun. Kerana apa dia kami tak terima Islam yang dibawa oleh Nabi ni. Kami lawan perintah Allah ni. Kerana hati kami ni keras. Hati kami ni telah ditutup. Dia sebut demikian. Lalu Allah jawab, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Sebenarnya bukan hati kamu keras, bahkan Allah lah yang telah menutupkan hati-hati mereka. Allah lah yang telah tabak. Tabak ni Allah peterikan hati mereka. Peteri, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kita tengok surat-surat pos tu, surat-surat yang dihantar tu, kadang-kadang surat tu ada peteri merah, cap merah. Merah tu dia ada pula macam tanah begitu yang ditutup. Maknanya apa dia? Ni yang kat dalam tak boleh, yang kat luar tak boleh masuk, yang kat dalam tak boleh keluar. Penting tanya. Yang boleh buka ni siapa? Hanya orang yang layak saja yang boleh buka. Demikian juga dengan hati ni. Hati ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal taba'allahu 'alaiha. Bahkan kami telah peterikan hati mereka tersebut. Orang yang kena peteri hati ni 'alaiha. Sebab apa dia dipeteri hati ni? Bikufrihim, kerana kekufuran yang ada pada mereka tersebut. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita ni jangan sampai tahap ni. Jangan tahap di mana Allah tutup hati. Tutup hati tu azan pun tak dengar. Sampai peringkat orang baca Quran pun tak rasa apa-apa. Orang sebut ayat Allah pun kita tak boleh terima dah. Kerana apa dia? Hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Fala yu'minuna illa qalila. Maka orang macam ni mereka tidak beriman pada Allah kecuali sikit je mereka nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Kekufuran mereka nya terhadap Nabi, kufur mereka ni, kafir mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wa qawlihim, dan kata-kata mereka ala Maryam, ke atas Maryam alaihissalam ini, buhtanan azima, dengan tuduhan yang dusta yang amat besar dosa yang dilakukan itu semua. Mereka tuduh Maryam tu zina tu, dapat anak tu. Padahal Maryam ni di antara orang yang Allah nak tunjuk kuasa dia. Kan, orang yang suci, seorang yang perempuan yang tak pernah bergaul dengan orang lain. Tapi puak-puak Bani Israel ni dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Tuduhan-tuduhan itu kemudian lepas pada sebut buat tuduhan itu lahir pula satu golongan manusia. Apa dia? Yang disebut dengan
Nabi yang mengaku pula Maryam ini anak isteri Tuhan. Kemudian buat tuduhan pula pada Maryam tersebut. Kemudian Nabi Isa tu disebut anak Tuhan pula. Yang menyebabkan akhirnya berlaku mother, dia dianggap ibu. Kemudian tuduhan-tuduhan yang palsu yang direkakan oleh mereka tersebut. Ini Allah mula nak sebut tentang bagaimana orang Kristian pula perangai mereka tersebut dengan tuduhan yang mereka tuduh ini sendiri. Wa qaulihim inna qatalna al-masih. Lepas pada sebut mereka cerita tentang orang Kristian ni, insya-Allah kita sambung akan datang nantilah. Cerita tentang Kristian, perangai orang Kristian yang dia buat tuduhan-tuduhan palsu yang akhirnya melahirkan satu lagi agama yang disebut dengan agama Kristian tadi. InsyaAllah kita sambung pada akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana nak jawab, ada jemaah tanya soalan tentang zihar. Zihar ni menyamakan, dia asalnya menyamakan nama ibu kita ataupun orang yang kita haram kahwin dengan dia dengan isteri kita. Ana sendiri nak sebut sebenarnya asalnya zihar ini dia berlaku pada orang Arab je. Payah nak berlaku pada orang kita. Kenapa? Kerana orang Arab kalau dia tak suka dengan isteri dia, dia akan guna satu istilah yang biasa diguna di kalangan orang Arab. Dia kata belakang kau macam sama dengan belakang mak aku. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan dia tak nak sentuh dah isteri dia. Itu perangai orang Arab. Manakala orang Melayu kita, kadang-kadang dia tengok kening isteri dia, kening awak macam kening mak saya lah, dia sebut. Jadi kat zihar? Tak jadi. Ulama sebut tak jadi. Kerana apa dia? Kerana dia bukan tujuan membenci, tetapi tujuan dia untuk apa dia? Tujuan dia untuk dia nak memuji. Ini lain. Zihar ni payah nak berlaku pada orang Melayu kita. Payah nak berlaku. Kerana orang Melayu kita, kalau dia tengok isteri dia, dia kata, awak ni cantik lah, dia sebut. Dia sebut cantik macam arwah nenek saya, dia sebut demikian. Arwah nenek. Isteri pun dia arwah dah orang tu dia. Dia sebut demikian. Tak jatuh zihar. Ulama ada tak jatuh zihar. Zihar ni terkena kepada mereka yang demikian. Nak sebutnya gambaran yang ditanya lah di jemaah kita. Kemudian ada yang tanya lagi melalui internet ni, tanya, saya nak tanya pasal harta ibu saya. Ibu saya sudah tiada, jadi saya nak tahu, ibu saya masa dia hidup, hartanya dia wasiat kepada saya. Jadi saya ada abang yang sulung, arwah tak nak bagi kepada abang saya. Lagu mana tu ustaz? Ambil je lah. Maknanya kalau dia wasiat, cuma saya nak sebut wasiat ni sebaik-baiknya bertulis. Jangan lafaz. Kalau lafaz, ulama kata kena ada saksi. 2-3 orang saksi yang boleh dipercayai. Tapi kalau bertulis, itu satu kekuatan. Tulis dan tantangan. Maknanya demikian. Tapi kalau dia dah wasiat dah, satu. Yang kedua, ulama jawab lagi. Ada hadis Rasulullah sebut la wasiyatul lil waris. Tidak ada wasiat untuk keluarga, untuk yang dapat pusaka. Maknanya kalau dia nak bagi, dia kena bagi sebelum daripada dia meninggal dunia. Dia panggil hibah. Dia panggil demikian. Ibu ni kadang-kadang dia suka dengan anak sulung dia. Dia tak suka dengan anak sulung. Perangai anak sulung dia ni, misalnya contoh, terlampau takut pada isteri. Jadi oleh anak yang kedua, yang ketiga ni pula jaga dia. Jadi nak buat macam mana? Dia pun di waktu ininya, dia pun sebelum dia meninggal dunia, dia tulis wasiat. Dia tukar nama siap-siap bagi pada anak ni. Selesailah masalah. Itu cara demikian. Kemudian kalau boleh lagi dia cari saksi, 2-3 orang saksi. Tapi kalau ibu pula dia wasiat, dia kata apa dia? Ni barang ni, tanah ni mak bagi pada kamu, man. Tapi lepas pada mak tak ada, mak minta supaya kamu agih-agihkan pada adik-adik yang lain. Kena agih-agih. Jangan ambil. Siapa yang ambil, dia akan
cekik daging tanah-tanah tu 7 tanda bumi dekat tengkuk dia di akhirat. Jangan ambil. Dia beradik ni kena ingat. Bila dah tulis dah nama, walaupun tulis nama kita, dah nama kita dah tulis dah. Lepas pada tu mak meninggal dunia. Dia pun jawab, mak dah bagi pada abang. Mak dah bagi pada abang. Adik anak-anak dia pun sebut pula, iya, memang nenek dah bagi daripada abang. Sambung lagi. Dia makan. Berketurunan nanti. Penatlah dia. Jangan main. Jangan benda demikian. Sebab tu anak dengan masalah harta ni kena jaga-jaga kita. Anak kita ni belajar, kadang-kadang belajar azhar pun dia tak peduli dah dalam masalah harta, kecuali ada iman. Kalau ada iman tu dia akan nagih. Kebetulan yang tinggal harta tu pula tempat yang bernilai. Tanah tu tanah bernilai. Lagi dah. Mas ni adik-beradik diam je. Kalau tegur nanti kan abang, tegur nanti kan kakak pula yang terasa. Jadi nanti tak tegur siapa adik-beradik pula. Akhirnya diam. Yang ambil harta ni berterusan dosa pada dia. Jangan jadi demikian pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.